akan berubah, perubahan melingkari, melaksana hasrat hati, kejayaan terbukti. Definisi bagi integrasi itu sendiri pula membawa maksud penyatuan kelompok masyarakat yang mempunyai latar belakang yang berbeza, lalu menjadi satu entiti yang terikat oleh nilai serta kepentingan bersama. Hubungan etnik lebih umumnya didefinisikan dengan perkaitan atau pertalian antara etnik dan kaum. Etnik pula dari segi bahasa boleh didefinisikan sebagai kaum atau bangsa. Sekali lagi, integrasi dan perpaduan kaum memainkan peranan yang sangat besar dalam memajukan negara. Oleh yang demikian, kerajaan menjadikan sektor pendidikan sebagai medium memupuk perpaduan dan integrasi yang kuat di antara kaum-kaum di Malaysia. Integrasi mempunyai 5 proses atau teori seperti segregasi, akomodasi, akulturasi, asimilasi, dan amalgasi. Dan juga integrasi mempunyai 6 konsep unsur-unsur. Jadi, unsur integrasi dibahagikan kepada 6 unsur, yaitu yang pertama, integrasi wilayah, yang bermaksud mengurangkan jurang perbezaan pembangunan ekonomi dan sosial antara wilayah yang maju dan yang mundur. Yang kedua, integrasi ekonomi, dan ianya merupakan sebuah usaha untuk mengurangkan jurang perbezaan di antara ekonomi antara kumpulan etnik. Yang ketiga ialah integrasi kebudayaan, yang bermaksud usaha membentuk satu kebudayaan kebangsaan. Manakala yang keempat, integrasi sosial, yang bermaksud usaha untuk menyatupadukan rakyat melalui program sosial. Selain itu, yang kelima ialah integrasi pendidikan, yang bermaksud mewujudkan satu sistem pendidikan yang bercorak kebangsaan yang sempurna dari segi intelek, jasmani, dan rohani. Unsur yang terakhir ialah integrasi politik, yang bermaksud usaha menyatupadukan rakyat melalui kerjasama dan pembagian kuasa politik. Sama dengan proses atau teori yang mempunyai 5 aspek. Yang pertama, konsep segregasi, yang merupakan hubungan yang bersifat pemisahan di antara etnik-etnik di dalam sesebuah negara. Pemisahan berlaku dalam beberapa keadaan. Konsep yang kedua ialah akomodasi, yang bermaksud merupakan proses mempertahankan nilai dan norma-norma etnik masing-masing yang hidup dengan harmoni dan menghormati di peringkat pemerintahan pusat setiap etnik. Berbeza dengan proses asimilasi, proses akulturasi tidak menyebabkan kehilangan identiti asal masyarakat penerima. Akulturasi merupakan satu proses penerimaan unsur kebudayaan dalam kalangan individu atau kelompok dari satu usaha kebudayaan lain yang berbeza. Konsep asimilasi merupakan suatu proses pencantuman dan penyatuan antara kumpulan etnik berlainan budaya.
sehingga membentuk suatu kelompok dengan kebudayaan dan identiti yang sama. Dan proses integrasi yang terakhir ialah amalgasi, yang merupakan satu proses yang terjadi apabila budaya atau ras bercampur untuk membentuk jenis budaya dan ras baru. Cara utama dalam membentuk proses amalgasi adalah dengan terjadinya perkawinan campur antara kumpulan etnik. Saya Francisca Domarena, anak Domai Asang. Saya akan membahaskan tentang sejarah hubungan etnik di Malaysia. Di Malaysia mempunyai identitinya yang tersendiri dan tidak sama dengan perkembangan hubungan etnik di negara lain. Ini berdasarkan kepada kelompok masyarakatnya yang lebih dikenali sebagai kaum atau etnik berbanding dengan ras. Kelompok kaum lebih banyak berdasarkan daripada perbezaan sosio-budaya, berlainan dengan kelompok ras yang lebih banyak berdasarkan daripada perbezaan fizikal. Dalam hal ini, walaupun antara orang Melayu dan orang Cina mempunyai banyak perbezaan yang jelas dari segi fizikal, tetapi dari segi klasifikasi ras mereka adalah tergolong dalam satu rumpun. Sejarah pembentukan hubungan etnik di Malaysia telah melalui satu proses yang sangat panjang. Ini dilihat dari sudut sejarah hubungan antara masyarakat Melayu atau Tanah Melayu dengan masyarakat Cina dan India telah wujud seawal abad ke-13. Hubungan Tanah Melayu dengan pelbagai kaum dan bangsa juga telah tercatat dalam sejarah Melayu dan ini digambarkan melalui kewujudan Kesultanan Melayu Melaka. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, pedagang-pedagang Cina, India, Arab, Jepun dan sebagainya telah datang ke negara ini untuk berniaga. Ada di antara pedagang ini yang berkahwin dengan masyarakat setempat dan terus menetap di negara ini. Amalan perkahwinan campur serta asimilasi dengan masyarakat tempatan telah membentuk komuniti baharu dalam masyarakat di Tanah Melayu yang mana asimilasi masyarakat Cina dan dengan masyarakat tempatan telah membentuk komuniti Baba dan Nyonya. Manakala asimilasi masyarakat India dengan masyarakat tempatan pula membentuk komuniti Chiti. Kedatangan imigran Cina dan India semakin bertambah khususnya semasa penjajahan British di Tanah Melayu. Wujudnya masyarakat majmuk di Tanah Melayu yang bukan sahaja dihuni oleh masyarakat Melayu, malahan kemasukan buruh-buruh Cina dan India telah menjadikan mereka sebahagian daripada penduduk di negara ini. Selain itu, hubungan etnik kaum di negara ini bukanlah dalam bentuk majoriti atau minoriti yang terdapat satu kelompok yang lebih besar dan dominan di samping kelompok yang lain. Ini berdasarkan kepada kewujudan kelompok kaum yang banyak, yang mana sebelum penubuhan Malaysia pada tahun 1963, 3 kaum yang terbesar adalah Melayu, Cina dan India. Selepas itu, komposisi kaum menjadi bertambah kompleks dengan masuknya kelompok-kelompok pribumi seperti Dayak, Iban, Kadazan dan lain-lain kaum pribumi di Sabah dan Sarawak. Daripada segi perspektif sejarah hubungan etnik di Malaysia telah terbentuk melalui politik, ekonomi dan sosial. Saya akan membentangkan peristiwa 13 Mei 1969. Peristiwa ini merupakan sejarah hitam negara Malaysia, iaitu rusuhan kaum. Rusuhan kaum yang berlaku pada tarikh tersebut merupakan kemuncak kepada masalah perpaduan di Malaysia. Peristiwa ini berkait rapat dengan pilihan raya umum 1969. Semasa kempen pilihan raya berlaku, calon-calon pilihan raya dan ahli politik terutamanya dari parti pembangkang telah membangkitkan soal-soal sensitif berkait dengan bahasa kebangsaan.
Kedudukan istimewa orang Melayu sebagai bumi putera dan hak kerakyatan orang bukan Melayu. Hal ini menyebabkan semangat perkauman antara kaum semakin menebal. Parti Perikatan telah mengalami kekalahan yang teruk dalam pilihan raya. Punca berlakunya peristiwa hitam ini adalah perarakan kemenangan pihak pembangkang. Penyokong-penyokong Parti Gerakan telah mengatuk dan menghina orang-orang Melayu semasa mengadakan perarakan sekitar Kuala Lumpur. Ada orang yang mencaci dari atas lori ke arah orang Melayu di tepi-tepi jalan. Pada pagi tersebut, UMNO telah mengadakan perarakan balas yang mengakibatkan terjadi peristiwa ini. Orang Melayu berkumpul dengan berbekalkan pedang dan parang panjang berlaku kejadian pembunuhan orang Melayu di Setapak. Antara kejadian berlaku ialah pembunuhan, dipancung dan dibunuh. Rusuhan besar-besaran berlaku di antara orang Melayu dengan orang Cina. Pada pagi tersebut, UMNO telah mengadakan perarakan balas yang mengakibatkan terjadian peristiwa ini. Orang Melayu berkumpul dengan berbekalkan pedang dan parang panjang berlaku kejadian pembunuhan orang Melayu di Setapak. Antara kejadian berlaku ialah pembunuhan, dipancung dan dibunuh. Rusuhan besar-besaran berlaku antara orang Melayu dengan orang Cina. Saya pula akan membentangkan mengenai kepentingan integrasi kaum dan hubungan etnik di Malaysia. Hubungan etnik mantap sangat perlu dalam kalangan rakyat sesebuah negara yang mempunyai kepelbagaian kaum yang terdiri dari kaum Melayu, kaum Cina, dan kaum India. Kesemua etnik ini mempunyai bahasa yang berbeza dan cara hidup yang berbeza. Oleh itu, kerajaan mestilah berusaha untuk menyatukan hubungan etnik. Perpaduan dan integrasi amat penting bagi mewujudkan kestabilan politik dan seterusnya pembangunan negara berjalan rancak tanpa sebarang gangguan ataupun berlakunya prasangka antara kaum. Selain itu juga, integrasi kaum dan hubungan etnik sangat penting supaya tenaga negara dapat disalurkan kepada kemajuan negara kita. Selaras dengan harapan pemimpin negara untuk mencapai negara maju, sebagai sebuah negara yang mempunyai pelbagai kaum dan etnik, perkara ini dianggap penting kerana kemajuan sesebuah negara adalah bergantung kepada perpaduan rakyat di negara. Dari segi ekonomi, perpaduan dan integrasi dalam pelbagai etnik di Malaysia sangat penting dalam memberi peluang kepada setiap golongan etnik untuk menceburi bidang ekonomi tanpa sebarang halangan. Antara kepentingan perpaduan dalam aspek budaya ialah mewujudkan budaya yang pelbagai dalam negara. Seperti yang kita ketahui, negara Malaysia terdiri daripada rakyat yang berbilang kaum dan masyarakat di negara ini mempunyai pelbagai budaya, adat dan agama. Dengan adanya perpaduan dari aspek budaya ini, ia akan dapat mengeratkan lagi hubungan sesama etnik di negara kita. Akhir sekali, kepentingan perpaduan dari segi budaya ini adalah untuk mewujudkan kefahaman tentang budaya yang berbeza dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang etnik.
Di samping itu, perpaduan dalam kalangan pelbagai etnik di negara kita haruslah dikekalkan untuk menjamin keselamatan negara kita pada masa sekarang dan pada masa akan datang. Perpaduan dalam kalangan etnik di negara ini akan dapat mengukuhkan lagi keselamatan negara daripada luar dan dalam negara. Kesimpulannya, yang dibahas tadi merupakan kepentingan integrasi kaum dan hubungan etnik di Malaysia. Oleh itu, sebagai generasi sekarang yang akan memimpin generasi yang akan datang, haruslah peka dan sentiasa mementingkan kepentingan tersebut. Oleh kerana bukan sahaja memanfaatkan seseorang individu, malah juga memberi manfaat kepada kebaikan rakyat yang begitu berbilang bangsa di Malaysia. Akhir sekali, bak kata pepatah, biar mati anak, jangan mati adat. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan menerangkan mengenai cabaran integrasi kaum dan hubungan etnik di Malaysia. Keharmonian hubungan etnik masih perlu ditekankan kerana mendapat ancaman yang mampu menjejaskan hubungan antara etnik dan perpaduan masyarakat majmuk di Malaysia. Terdapat beberapa faktor yang menimbulkan konflik dan ancaman dalam masyarakat kita. Faktor yang pertama ialah perbezaan unsur kebudayaan. Sebagai contoh dari segi agama, bahasa dan adat. Hal ini tidak dapat dielakkan kerana setiap kaum mempunyai identiti sendiri dan boleh menjadi ancaman jika sensitivitinya disentuh dan dipersoalkan. Faktor yang kedua ialah dari segi jarak sosial yang wujud akibat kurangnya interaksi. Hal ini mampu kerana kekangan bahasa yang membataskan interaksi bangsa yang berlainan bahasa. Hal ini juga dapat menimbulkan salah sangka kerana segelintir orang tidak memahami apa yang diperkatakan. Faktor yang ketiga ialah perbezaan tempat tinggal dan pekerjaan yang juga telah mengakibatkan kurangnya interaksi antara kaum. Ini berlaku apabila tempat tinggal dan pekerjaan juga telah mengakibatkan kurangnya interaksi antara kaum. Faktor yang keempat ialah wujudnya kekeliruan dan kesamaran tentang sesuatu isu dalam negara. Kerajaan harus mengambil langkah segera dan menerangkan sesuatu isu jika perkara ini berlaku. Hal ini mengelakkan pihak tidak bertanggungjawab mengambil peluang ini untuk mencemari minda dan pemikiran individu lain. Seterusnya, faktor yang kelima ialah keengganan membuka dunia sosial kepada masyarakat lain. Mereka merasakan identiti bangsa mereka akan tercemar jika memberi ruang kepada kaum lain dalam budaya mereka. Yang terakhir, dominasi kaum dalam sesuatu bidang sama ada dari segi politik, perniagaan dan pembangunan. Setiap kaum mencuba mengekalkan dominasi supaya kaum lain tidak memecah masuk ke dalam bidang tersebut. Saya akan membentangkan usaha dan strategi ke arah integrasi kaum. Ekoran dari peristiwa 13 Mei 1969 ialah rusuhan kaum yang menjadi titik hitam negara. Kerajaan telah melaksanakan pelbagai langkah atau dasar sosial, ekonomi dan politik ke arah pemwujudan dan pengukuhan perpaduan dan integrasi nasional. Usaha yang diambil oleh kerajaan telah memberikan kesedaran di antara masyarakat tentang kepentingan perpaduan dan integrasi nasional. Proses pemerataan perpaduan serta integrasi nasional yang dilaksanakan oleh kerajaan meliputi pelbagai bidang, di antaranya ialah rukun negara, dasar ekonomi baru, dasar pembangunan nasional, dasar kebudayaan kebangsaan dan dasar pendidikan kebangsaan. Rukun negara merupakan dokumen awal yang menamakan semangat kesetiaan,
kesopanan dan kesusilaan bagi mewujudkan berbagai kaum. Menurut Tengku Anwar, dalam bukunya Pengetahuan Kenegaraan Malaysia mengatakan, rukun negara merupakan ideologi kebangsaan yang bertujuan untuk menyatukan fikiran, pendapat dan perasaan rakyat tanpa mengira perbezaan yang berdasarkan asal keturunan, bahasa, agama dan budaya. Rukun negara diperkenalkan pada 31 Ogos 1970 dan digubah oleh Majlis Perundangan Negara. Secara terperinci, objektif rukun negara diperkenalkan adalah untuk mencapai perpaduan yang lebih erat di dalam kalangan masyarakat, iaitu menghapuskan perasaan kedaerahan dan perkauman. Seterusnya ialah membentuk sebuah negara yang adil dan saksama tanpa mengira kaum dan agama, memelihara dan mengekalkan prinsip demokrasi, membentuk sebuah masyarakat Malaysia yang liberal dan membina masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Rukun negara melaksanakan dasar dan garis panduan supaya proses perpaduan dapat dipercepatkan. Ia juga menggariskan prinsip-prinsip yang harus diikuti dan diamalkan oleh rakyat. Rukun negara membolehkan rakyat mengamalkan toleransi dan tata susila yang mulia. Dasar ekonomi baru diperkenalkan pada tahun 1970 hingga tahun 1990 sebagai tindak balas kepada peristiwa 13 Mei 1969, rusuhan kaum yang dikatakan terjadi kerana jurang perbezaan dari segi ekonomi. Dasar ini digubah untuk mencapai perpaduan negara melalui penghapusan kemiskinan dan struktur sosial politik dan ekonomi masyarakat yang tidak seimbang. Okey, seterusnya saya akan menerangkan mengenai peranan kerajaan dan masyarakat dalam konteks hubungan etnik. Kita telah menyediakan 3 peranan. Yang pertama ialah peranan kerajaan, peranan masyarakat dan peranan pertubuhan bukan kerajaan. Kemudian peranan kerajaan ini pula terdapat 4 isi penting. Yang pertama ialah penubuhan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Yang kedua ialah memperkasakan sekolah kebangsaan. Yang ketiga ialah sekolah wawasan. Dan yang terakhir ialah program latihan hikmat negara. Saya akan menerangkan isi pertama iaitu penubuhan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Majlis Gerakan Negara Magaran ditubuhkan pada 1 Julai 1969. Seterusnya penubuhan Jabatan Perpaduan Negara di bawah Perintah Magaran. Ia diwujudkan untuk menangani isu-isu perhubungan semula perpaduan masyarakat di negara kita. Setelah Magaran dibubarkan, Majlis Penasihat Perpaduan ditubuhkan pada 23 Februari 1971. Tanggungjawab memelihara perpaduan berada di bawah Jabatan Perpaduan Negara. Sekitar tahun 1990 hingga 2004, Jabatan Perpaduan telah dipindahkan di bawah Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat. Okey, yang kedua ialah memperkasakan sekolah kebangsaan. Langkah yang boleh dijalankan ialah tidak mengetepikan proses penguasaan bahasa ibunda dengan memperkenalkan pengajaran bahasa Mandarin dan Tamil. Ia juga memberi kesedaran kepada pelajar tentang kepentingan interaksi antara golongan etnik dengan mengadakan lebih banyak aktiviti golongan etnik. Okey, yang ketiga ialah sekolah wawasan. Ianya salah satu pendekatan alternatif untuk memupuk nilai perpaduan kaum dan integrasi nasional dengan membina 1 atau 3 jenis sebuah sekolah rendah yang baharu yang berlainan bahasa pengantar. Hal ini juga untuk memberi peluang kepada pelajar tanpa menjejaskan status perkembangan SJK yang sedia ada. Okey, yang keempat ialah program latihan hikmat negara. Program
Ini mula dilaksanakan pada tahun 2004 dan khusus wajib bagi remaja lepas SPM. PLKM menyumbang terhadap usaha memupuk perpaduan kaum kerana hampir semua aktiviti dijalankan menekankan semangat muhibah dan saling bertolak ansur antara peserta tidak mengira kaum dan agama. Sekarang saya akan menerangkan peranan yang kedua ialah peranan masyarakat. Isi pertama daripada peranan masyarakat adalah rukun tetangga. Rukun tetangga membolehkan rakyat mengawal keselamatan kediaman masing-masing. Pada 1 Januari 1983, kerajaan memperkenalkan satu pembaharuan dengan memberikan penekanan kepada konsep kejiranan yang bertujuan untuk memupuk serta mengukuhkan lagi semangat kejiranan dalam masyarakat setempat. Okey, yang kedua ialah rumah terbuka. Rumah terbuka diadakan oleh setiap rakyat Malaysia menjelang perayaan. Setiap golongan etnik sering mengunjungi di rumah jiran walaupun berlainan etnik. Dan yang ketiga ialah penerimaan budaya. Masyarakat bukan Melayu mula menerima budaya orang Melayu dari segi pakaian dan makanan. Okey, yang keempat ialah program di institusi pengajian tinggi. Institusi pendidikan haruslah menitikberatkan aspek-aspek pendidikan yang harmonis. Saranan diwujudkan kelab perpaduan ataupun kelab rukun negara di IPT merupakan usaha bagi menyemai kesedaran terhadap kepentingan perpaduan. Peranan yang terakhir ialah peranan pertubuhan bukan kerajaan ataupun NGO. Peranan pihak swasta dan kerajaan amat diperlukan dalam menyumbangkan dana bagi meningkatkan penyelidikan dan pembangunan bagi menghasilkan inovasi dan seterusnya memacu pertumbuhan ekonomi negara. Secara kesimpulannya, sebagai rakyat yang hidup dalam masyarakat majmuk, kita harus peka dan faham keperluan dan kehendak rakyat kumpulan majoriti di sekeliling kita. Kepelbagaian etnik di Malaysia memerlukan tolak ansur, faham memahami, hormat menghormati, dan tolong-menolong sama ada negara di waktu senang ataupun susah. Perpaduan yang dikecapi pada hari ini perlu dihargai agar terus dirasai oleh generasi yang akan datang. Kegagalan mengekalkan perpaduan memudahkan dominasi negara-negara lain untuk menaluki negara kita. Semua etnik tanpa mengira batas agama, budaya dan adat perlu belajar daripada sejarah agar sejarah penjajahan yang telah berlangsung lebih dari 100 tahun tidak akan berulang lagi. Proses untuk mencapai perpaduan dan integrasi mengambil masa yang lama serta memerlukan perancangan yang teliti, tepat dan bijaksana. Jika dilihat bidang pendidikan adalah merupakan salah satu bidang yang paling penting dan sesuai untuk mencapai hasrat kerajaan untuk mengeratkan, menyatupadukan serta mengintegrasikan pelbagai kaum. Setiap dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan telah menghadapi tantangan dan cabaran yang berbeza daripada pelbagai kaum di negara ini. Seringkali faktor sikap mementingkan kaum sendiri melebihi kepentingan negara menjadi penghalang kejayaan sesuatu dasar. Justru itu, untuk mencapai perpaduan kaum secara mutlak, semua pihak perlu meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri dan kaumnya. Lalo, lalo. Na salamat lo penutu yang naman. Pelat teman pelat ujung dalam
ba aman. Bigaw ya to sama bidami, to bigaw ya. Tuai ulau pemumberem hidup, di mana bakalunan lembah bangun ngapan. Kita satu